Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Ahmad Nur Irsyaduddin Hasrom dan saya Nabila Hafizah Zainal Arifin. Berita-berita utama malam ini. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Penyerahan Anak Isteri berkenan berangkat menyertai larian amal Uniqlo. Penghijrahan merupakan simbol transformasi diri ke arah peningkatan keimanan, ketakwaan dan akhlak yang lebih baik. Pelaksanaan sistem pendidikan agama secara formal dan pemantauan tauliah mengajar yang dilaksanakan melalui Majlis Ugama Islam Brunei antara inisiatif dalam memastikan akidah dalam kalangan masyarakat dapat terus diperkukuh dan dimantapkan selaras pegangan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah di tengah-tengah cabaran pemikiran dan arus globalisasi. Sorotan keberangkatan ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke Majlis Sambutan Ilal Hijrah 1448 peringkat negara menyorot semangat Ilal Hijrah selain harapan agar pembangunan model insan yang seimbang. Sorotan turut mengimbas detik-detik bermakna sepanjang majlis berlangsung. Kita menjadikan hijrah penyelamat akidah Kita tidak mahu dalam negara ini ada golongan anti tahlil, anti talqin, anti ziarah kubur dan anti merayakan sambutan Mauludur Rasul sallallahu alaihi wasallam serta lain-lain amalan yang baik. Kita tidak mahu semua ini kerana ia mencemari ajaran aliran Ahli Sunnah wal Jamaah. Perkara ini perlu difahami oleh semua agensi kerajaan, institusi pendidikan, institusi masjid, para ilmuwan, belia dan malah seluruh lapisan masyarakat. Maka untuk itu, program-program pengukuhan akidah mestilah terus diperkasa dan dilaratkan kepada semua peringkat masyarakat. Pendekatan holistik amatlah diperlukan untuk melahirkan generasi yang bukan hanya cemerlang dalam akademik, malah sekaligus memiliki akidah yang mantap dan akhlak yang mulia
yang mampu menghadapi segala cabaran. Contoh cabaran dalam rumah ialah anak-anak tidak mentaati ibu bapa, suka membantah dan menolak nasihat. Sementara contoh cabaran dalam sekolah dan pusat pengajian pula berlakunya budaya buli dan dera bersama sendiri. Selain kecenderungan melanggar disiplin dan peraturan. Supaya negara Brunei Darussalam dilimpahi dengan rahmat dan berkat, berkeadaan aman, selamat bagi sejahtera dengan rakyat. Wa ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Isteri Pangeran Anak Sarah binti Pangeran Haji Saleh Abrahaman berkenan berangkat menyertai larian amal Unique Learn. Acara anjuran bersama Imagine, Unique Learn by An-Nur Harapan dan Victory Athletes dengan sokongan pejabat daerah Temburong itu berlangsung semalam di daerah Temburong. Larian disertai oleh lebih 400 pelari itu mempertandingkan kategori larian 2.5, 5 dan 10 km. Acara turut disokong oleh Star Bam, Ewon di Sunlit Sendirian Berhad dan Victory Athletes. Peak Performance pula merupakan penaja Perak manakala Edana, Takaful Brunei dan UNN sebagai penaja gangsa. Ia juga disokong oleh Blue Nine, Go Mamam, Dynamic Sports dan RSW. Larian amal mencerminkan komitmen dalam menyokong pembentukan masyarakat yang lebih inklusif melalui pelbagai kerjasama dan inisiatif berimpak sosial. Di tempat kedua, Anugerah Pelangi merupakan pengiktirafan kepada artis tempatan yang aktif dalam bidang seni muzik termasuk penciptaan lagu. Ikuti bahan beritanya selepas ini bersama dengan bahan berita lainnya. Majlis Pengundian dan Pemilihan Calon bagi mengisikan jawatan Ketua Kampung Zon 3 iaitu bagi Kampung Setia A, Kampung Setia B dan Kampung Sungai Kebun diadakan pagi tadi di Masjid Perdana Wangsa Haji Muhammad Kampung Setia. Hadir Yang Berhormat Awang Amran bin Haji Maidin, Ahli Majlis Mesyuarat Negara dan Pengeran Amir Mubarak bin Pengeran Haji Hashim, Pemangku Pegawai Daerah Brunei dan Muara. Calon Awang Muhammad Zulfaris bin Saleh, 37 tahun. Majlis Pengundian dan Pemilihan Ketua Kampung berkenaan dilaksanakan dengan menggunakan kertas undi. Dan yang terakhir kertas biru setuju. Melalui aplikasi mudah. Tidak setuju. Setuju, tidak setuju. Penghijrahan seseorang bukan sekadar perpindahan tempat, malah merupakan simbol transformasi diri ke arah peningkatan keimanan, ketakwaan dan akhlak yang lebih baik. Ia antara pengisian ceramah hijrah sempena Majlis Ilal Hijrah 1448 dan doa kesyukuran bagi menyambut kepulangan jemaah haji para mualaf. Majlis berlangsung di Pusat Dakwah Islamia Kampung Pulai. Hadir Abang Haji Ahmad Abdul Salam bin Haji Abdul Rahman, Pemangku Pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Ceramah disampaikan oleh Awang Muhammad Nashid bin Superi, Pegawai Perkembangan Dakwah. Majlis dikendalikan oleh Bahagian Pengembangan Dakwah, Dakwah Khas, Pusat Dakwah Islamiah dengan kerjasama Persatuan Nurul Islam Daerah Brunei dan Muara. Jadi kita nampak di sana segala-galanya itu bermula daripada niat. Radio Televisyen Brunei RTB melalui Pelangi FM menganjurkan pertandingan Best 914 yang ke-22. Pertandingan berlangsung semalam di sebuah pusat membeli belah Jalan Utama Salam Bigar. Best 914 diperkenalkan pada tahun 2002 bagi mencari bakat-bakat baharu tempatan dalam seni nyanyian. Hadir Awang Chiu Chi Kiong, Pemangku Pengarah RTB. 12 peserta terdiri daripada pemenang juara bulanan tahun 2025 mara ke peringkat akhir pertandingan. Johan bagi Best 914 disandang oleh Dayang Nur Amalisa binti Omar yang juga memenangi persembahan terbaik sekaligus dinobatkan sebagai Star Best 914. Sementara Dayang Nur Anis Amirah binti Abdul Rahman meraih tempat kedua. Manakala Dayang Nur Athira binti Abbas berada di tempat ketiga.
Best 914 ke-22 dijayakan oleh KFC Brunei, Restoran iLotus serta disokong oleh One City Event and Marketing dan Hotel Antarabangsa Rizkun. Prelude Anugerah Pelangi 10 Anjuran Radio Televisyen Brunei RTB berlangsung petang tadi di sebuah pusat membeli belah Jalan Utama Salam Bigar. Acara diadakan bagi mengumumkan kepada orang ramai tempat 5 teratas setiap kategori yang dipertandingkan dan penilaiannya yang dibuat oleh juri-juri profesional. Proses pemilihan awal dibuat menerusi penapisan lirik, penetapan genre muzik, penilaian kualiti vokal dan rakaman. Anugerah Pelangi merupakan penghargaan dan pengiktirafan RTB kepada artis-artis tempatan yang bergiat aktif dalam bidang seni muzik, termasuk menyanyi dan mencipta lagu. Pemenang setiap kategori akan diumumkan nanti pada Festival Media Kreatif. Mesyuarat Penyelaras Pertumbuhan Keahlian Pengakap APRNSO yang berlangsung selama 5 hari berakhir dengan majlis penutupan program. Majlis diadakan di Ibu Pejabat Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam. Majlis diisikan dengan pembentangan laporan keseluruhan program sepanjang 5 hari penganjuran. Program bereja menghimpunkan persekutuan pengakap dari seluruh rantau Asia Pasifik dalam usaha memperkukuhkan kerjasama, berkongsi pengalaman dan membentuk strategi yang lebih berkesan bagi memacu pertumbuhan keahlian pengakap. Majlis Penyampaian Lencana Keahlian Pengakap Sedunia diadakan bagi memberi pengiktirafan kepada ahli-ahli pengakap yang berjaya memenuhi syarat melalui skim latihan dan ujian lencana keahlian. Majlis Anjuran Persatuan Pengakap Daerah Tutong itu berlangsung di Kompleks Sukan Tutong pagi tadi. 55 ahli pengakap tunas, muda dan remaja menerima lencana keahlian yang disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Abdul Karim, Pesuruhjaya Pengakap Daerah Tutong. Penyampaian lencana tersebut bukan sahaja mengiktiraf pencapaian ahli-ahli pengakap, malah menyemai semangat kekitaan sebagai sebahagian daripada pergerakan pengakap di peringkat dunia, kepimpinan, tanggungjawab serta khidmat kepada masyarakat. Jarayawara dan pameran sempena sambutan Hari Keluarga Kebangsaan 2026 diteruskan pada hari kedua dengan pelbagai aktiviti menarik termasuk aktiviti pendidikan, pembangunan keluarga, persembahan bakat serta aktiviti rekreasi yang sesuai untuk semua lapisan masyarakat. Jarayawara diadakan di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah di Ibu Negara. Antara pengisian acara termasuk bengkel keibubapaan, bila anak bersuara, persembahan nyanyian dan sketsa serta mini karnival yang menawarkan aktiviti interaktif dan permainan santai. Sambutan Hari Keluarga Kebangsaan merupakan platform mengukuhkan institusi keluarga melalui penyertaan masyarakat dalam aktiviti yang berteraskan pendidikan, kesihatan, kesejahteraan sosial, pembangunan komuniti dan rekreasi. Sempena sambutan ulang tahun ke-40 Masjid Kampung Bengkurong, Jawatan Kuasa Pandu dan Jawatan Kuasa Kerja Masjid berkenaan mengadakan majlis membaca surah Yasin dan tahlil bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengeran Anak Damit dan almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengeran Muda Haji Abdul Azim. Majlis tersebut diadakan pagi tadi di Kubah Makam Diraja.
Persatuan Bulan Sabit Merah Negara Brunei Darussalam melalui Pelatun Daerah Brunei Muara mengadakan majlis menaikkan bendera negara sempena sambutan Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-80 tahun. Acara berlangsung di Ibu Pejabat Persatuan berkenaan di Bunut. Acara antara lain bertujuan sebagai tanda menjunjung kasih dan semangat patriotisme selain menjadi simbol kesediaan setiap pelatun daerah untuk sama-sama menyemarakkan sambutan Hari Keputeraan. Rakyat yang bertakwa dan menjunjung raja melahirkan sebuah masyarakat yang diberkati Allah Subhanahu Wa Taala serta sebuah negara yang terus dilimpahi keamanan, kemakmuran dan rahmatnya. Perkara itu antarinti parti tazkirah bertajuk Resepi Menuju ke Syurga, Rakyat Bertakwa Menjunjung Raja pada malam munajat anjuran Kementerian Hal Ehwal Agama kali ke-236. Menyemarakkan program Jawatankuasa Takmir, belia dan jemaah dari Masjid Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit, Mukim Kilanas, Masjid Kampung Kilanas serta beberapa buah masjid dan surau di seluruh negara. Tazkirah disampaikan oleh Awang Muhammad Safwan bin Muhammad Sofian, penolong pegawai perkembangan agama Pusat Dakwah Islamiah. Juga menyertai warga kerja Kementerian Hal Ehwal Agama dan individu secara maya dari kediaman masing-masing. Wakil Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB dan Kedutaan Amerika Syarikat di negara ini baru-baru ini mengadakan persidangan perancangan akhir latihan kesediaan dan latihan bersama di Laut Karat, Brunei 2026. Siri latihan Karat membina latihan maritim yang mempromosikan kerjasama keselamatan serantau, mengekalkan dan mengukuhkan perkongsian maritim serta meningkatkan keserasian operasi di kalangan pasukan yang mengambil bahagian. Menjelang Karat Brunei, anggota perkhidmatan dan wakil kedutaan berhimpun untuk merancang latihan tersebut serta membincangkan kerjasama keselamatan serantau dan menyelaras evolusi latihan bagi menangani kebimbangan keselamatan maritim bersama. Persidangan turut menekankan hubungan dua hala yang semakin berkembang antara negara Brunei Darussalam dan Amerika Syarikat bertujuan meningkatkan hubungan kedua-dua negara kepada perkongsian strategik. Kerja-kerja penyucian tangki air Singa Menteri Daerah Belayat akan dijalankan esok bermula 8 pagi sehingga kerja-kerja selesai. Jabatan Kerja Raya memaklumkan kawasan terlibat Jalan Singa Menteri, Jalan Setia Diraja, Jalan Sungai, Perindustrian Ringa Kuala Belayat, Kampung Pandan A dan kawasan sekitarnya. Manakala kerja-kerja penyucian tangki air Pekan Suria juga akan dijalankan esok bermula 8 pagi. Kawasan terlibat Pekan Suria dan kawasan sekitarnya. Sebahagian kawasan terlibat berkemungkinan mengalami tekanan air rendah, terutama kawasan tanah tinggi. Bagi permohonan pembekalan air tangki, hubungi talian Darussalam 123. Sebahagian jalan di Jalan Raja Isteri Pengiran Anak Saleha, Hala Bandar Seri Begawan akan ditutup sementara esok sehingga 10 Julai 2026. Jabatan Kejarai memaklumkan penutupan sementara adalah disebabkan oleh kerja-kerja pembaikan kalbat berdekatan Simpang 842 Kampung Tasik Maradun yang bermula 9 pagi sehingga 5 petang tertakluk kepada keadaan cuaca. Para pengguna jalan dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang telah ditetapkan. Majlis Perundingan Kampung Pangkalan Batu menganjurkan wakaton hijrah pagi tadi. Acara bermula dari pekarangan Rumah Kegiatan Agama Kampung Bebuluh.
Antara yang hadir Yang Berhormat Awang Zainul bin Haji Muhammad Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Selain dapat menyeratkan hubungan silaturahim dalam kalangan penduduk, program memeriahkan sambutan kedatangan Tahun Baru Islam dengan lembaran baharu yang penuh dengan tenaga dan minda yang positif. Sempena sambutan ke-30 ulang tahun Sekolah Bright Jigsaw, pagi tadi diadakan acara larian di BIBD Connex, Taman Mahkota Jubli Emas, Bandar Seri Begawan. Larian terbahagi kepada dua kategori iaitu 5 km dan 2.5 km. Acara tersebut antara lain diadakan bagi mengutip dana sekolah selain dana bagi Pusat Ihsan Al-Amirah Al-Hajjah Mariam serta mempromosikan gaya hidup sihat dalam kalangan masyarakat. Perkembangan kejohanan bola keranjang Piala UC 1000 edisi tahun ini sempena sambutan Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-80 tahun. Satu perlawanan penting berlangsung semalam untuk merebut gelaran juara di antara Propel Tek Goldsmith dan Amboys Cup di gelanggang bola keranjang BBA Batu Bersurat Gadong. Pada perlawanan tersebut, juara disandang oleh Propel Tek Goldsmith dengan mata keseluruhan 82 berbalas 79 menentang Amboys. Pertandingan jaringan 3 mata dimenangi oleh Grant Goddard dari Propel Tek Goldsmith. Juara bagi kategori lelaki, Propel Tek Goldsmith tempat kedua Amboys Cup diikuti dengan pasukan Easy Way. Manakala juara bagi kategori lelaki 18 tahun ke bawah, pasukan Hana Boys tempat kedua The Rookies dan tempat ketiga Honey Car Smart. Sempena juara bagi kategori wanita, pasukan CJMM, Propel Tek Goldsmith dan tempat ketiga diraih oleh pasukan Mango Cake.